Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, isu skandal rasuah membabitkan negeri di bawah bayu, negeri Sabah yang kini menjadi lebih panas. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan dengan laporan bahawa bekas CEO disoal siasat hampir 7 jam dan fail laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management SMM Sdn Berhad, John T. Inggihon, disoal siasat hampir selama 7 jam berhubung laporan SPRM yang dibuat terhadapnya. Malaysia kini dimaklumkan bahawa dia diarahkan ke Ibu Pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu untuk satu lagi sesi pagi ini. Malaysia kini difahamkan John T hadir ke Ibu Pejabat SPRM itu pada jam 2.30 petang semalam. Ini adalah atas dakwaan bahawa dia bersekongkol dengan pemberi maklumat yang mencemarkan kerajaan negeri Sabah dengan beberapa siri video yang mendakwa skandal rasuah. Susulan itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu turut memfailkan laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Jadi rupa-rupanya selepas disiasat oleh SPRM hampir 7 jam, bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu juga turut membalas dengan memfailkan laporan SPRM secara rasmi terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Jadi dengan ini bolehlah dianggap selepas beliau dilaporkan kepada SPRM dan PDRM, kini beliau pula mengambil langkah melaporkan pula Ketua Menteri Sabah Haji Jinor terhadap SPRM. Jadi ini adalah laporan rasmi daripada bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu kepada SPRM. Makna kata, selepas laporan ini besar kemungkinan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor mungkin akan dipanggil untuk diambil keterangan. Laporan terhadap John T itu difailkan beberapa jam selepas Malaysia kini menyiarkan video dia menuduh Ketua Menteri itu menyalahgunakan kuasa berhubung pemberian lesen cari gali mineral di negeri itu. Laporan itu mendakwa bahawa Haji Ji yang sangat kecewa memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak John T dengan SMM John T selepas mengetahui dakwaan pakatan sulit itu. Ahad lalu, John T menafikan dia berpakat dengan pemberi maklumat tersebut dan mendakwa ada bukti bagi menyokong dakwaan salah guna kuasa Haji Ji. Kata John T, bukti yang dimaksudkannya ialah minit mesyuarat Lembaga Pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya dan pesanan teks daripada Ketua Menteri Sabah. Semua bukti ini disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat. Saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, katanya kepada Malaysia kini. Keesokan harinya, SMM berkata ia akan memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas CEO itu kerana bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada konflik kepentingan. Saudara-saudara sekalian, isu skandal rasuah membabitkan negeri Sabah ini kini mula menjadi lebih menarik apabila berlaku edisi lapor-melapor. Kemarin bekas CEO SMM iaitu John T Inggihon dilaporkan kepada SPRM dan SPRM telah memanggil beliau untuk siasatan lanjut dan hampir 7 jam beliau disiasat dan diambil keterangan terhadapnya. Malaysia kini yang telah melaporkan perkara ini mengatakan bahawa dia diarahkan ke Ibu Pejabat SPRM di Sabah di Kota Kinabalu untuk satu lagi sesi pagi tadi. Malaysia kini difahamkan John T hadir ke Ibu Pejabat SPRM itu pada jam 2.30 petang semalam. Ia adalah atas dakwaan bahawa dia bersekongkol dengan pemberi maklumat yang mencemarkan kerajaan negeri dengan beberapa siri video yang mendakwa skandal rasuah itu. Saudara-saudara sekalian,
Dengan itu, John Tih juga telah mengambil tindakan. Dia turut memfailkan laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Video rasuah, skandal rasuah melibatkan Sabah kini menjadi panas. Ini yang terkini mungkin akan berlaku di dalam kes membabitkan rasuah ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita semua ialah sekarang ini makin lama makin panas isu ini apabila pemberi maklumat dan juga bekas mantan CEO SMM kini pula menjadi sasaran. Bekas CEO SMM kini telah dilaporkan kepada pihak polis dan pihak PDRM. Apabila menurut laporan tersebut, didapati berlaku pelanggaran oleh bekas mantan CEO SMM tersebut. Ada beberapa kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Hari ini, laporan ini menyatakan video rasuah PH akhirnya akan buat pilihan. Politik Sabah menjadi jaringan gabungan politik yang paling rumit selepas PRU 15. Walaupun PH dilihat akan menjadi faktor penentu yang akan mengubah bentuk jaringan ini dalam PRN akan datang, perhatian kian tertumpu ke arah persoalan. Jika skandal rasuah yang mengaitkan gabungan pemerintah negeri itu akan memberi kesan kepada kerjasama politik di masa akan datang. Untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku, kita perlu melihat secara ringkas bagaimana penjajaran politik pada masa ini di Sabah terbentuk. Walaupun Sabah ada sejarah politik yang kaya, sebahagian besar daripadanya dari tahun 1986 hingga tahun 2018 adalah dengan BN sebagai kerajaan. Tempat itu digantikan dengan warisan pada tahun 2018 dengan PH sebagai sekutunya. Namun, pemain politik utama di Sabah sekarang ialah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang mentadbir negeri itu sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, GRS terdiri daripada Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS. PN di Sabah pula terdiri daripada Bersatu, Parti Solidariti Tanah Air Kusta dan Parti Progresif Sabah SAPP. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku seterusnya? Penjajaran politik di Sabah menjadi semakin rumit selepas PRU 15 pada tahun 2022. Ketua Menteri Haji Jinor menyokong pengerusi PH Anwar Ibrahim dan kemudian mengetuai penghijrahan keluar daripada Bersatu untuk membentuk parti baru iaitu Gagasan Rakyat Sabah Gagasan. Langkah itu disusuli STA dan SAPP walaupun SAPP masih kekal sebagai komponen dalam Perikatan Nasional PN. Pertelingkahan dalam kerajaan Hajiji pada awal tahun 2023 membawa kepada penjajaran semula di peringkat negeri yang menyaksikan Barisan Nasional berpecah kepada dua kumpulan. Mereka yang berpihak kepada pengerusi BN Sabah, Bung Mukhtar Radin disingkirkan daripada kerajaan negeri dan keluar dari GRS. Manakala 5 orang yang memberontak menyokong Hajiji untuk dia kekal terus sebagai Ketua Menteri Sabah. Penjajaran baru di peringkat persekutuan dan negeri menjadikan PH sebagai penentu utama di Sabah. Dengan PRN yang semakin hampir, BN dan GRS masing-masing menyatakan hasrat untuk membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan PH.
tetapi tidak dengan satu sama lain. Bagi kedua-dua gabungan, memiliki PH sebagai rakan kongsi bermakna mendapat sokongan politik dan kerajaan di peringkat persekutuan. Namun begitu, PH kekal tidak menunjukkan sama ada akan memilih BN dan GR atau GRS sebagai rakan gabungan. Namun, skandal rasuah yang disertakan bukti daripada pemberi maklumat boleh mengubah keadaan itu. Semua yang dikaitkan dalam skandal itu yang melibatkan rasuah berkaitan projek perlumbungan mineral berpihak kepada HJJ dan GRS. HJJ sendiri dituduh menyalahgunakan kuasa dalam pemilihan pemberian lesen perlumbungan PL. Dia telah menafikan dakwaan itu. Walaupun petikan video yang didedahkan setakat ini benar-benar belum membuktikan rasuah benar-benar berlaku, namun pemberi maklumat mendakwa versi penuh rakaman tersebut pula berbeza. Jika skandal ini dan kesannya terhadap kerajaan HJJ mencapai kemuncak, PH yang berpegang kepada prinsip memerangi rasuah mungkin terpaksa meninggalkan GRS sebagai sekutu dalam PRN akan datang dan hanya bekerjasama dengan BN. Jika senario ini berlaku, GRS ada kemungkinan untuk kembali bersama PN, manakala warisan dijangka kekal bergerak sendirian. BN pula didakwa menjadi dalang di sebalik skandal yang didedahkan pemberi maklumat ini, dakwaan yang dinafikan oleh gabungan itu. Pada masa sama, imej BN Sabah juga tercalar selepas pembebasan Bung Mukhtar dan istrinya Zizi Izzati Abdul Samad dalam kes rasuah Rm 2.8 juta dibatalkan mahkamah dan mereka diarahkan untuk membela diri. Satu lagi kemungkinan yang boleh berlaku berkaitan PRN Sabah adalah PH tidak membuat sebarang keputusan selain mengelak bertembung dengan BN dan GRS. Ini memberikan keanjalan kepada PH untuk hanya membuat keputusan untuk menyokong pihak mana bagi membentuk kerajaan negeri sebaik selepas PRN berakhir. Ini memberi harapan fleksibiliti untuk hanya membuat keputusan mengenai pihak mana yang akan disokong untuk membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya selesai. Di peringkat persekutuan, kesan yang dijangka berlaku jika PH meninggalkan GRS adalah kecil. Anwar ada majoriti lebih 2/3 di Dewan Rakyat. GRS dan komponennya yaitu STA dan SAPP hanya menyumbang 6 ahli parlimen. Sebarang kehilangan sokongan daripada GRS ditampung oleh sokongan 6 bekas ahli parlimen bersatu yang kini menyokong kerajaan. PRN Sabah perlu diadakan selewat-lewatnya pada 9 Disember tahun 2025. Walaupun spekulasi menyatakan HJJ mungkin membubarkan Dewan Undangan Negeri lebih awal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe.